Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada lagi orang-orang yang bertanya, mengapa mereka dianggap maksum, yakni terpelihara daripada dosa, sedangkan ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan mereka melakukan kesalahan. Setelah kita membaca bahawa salah satu dari sifat yang wajib bagi Rasul ialah al-ismah, terpelihara daripada dosa. Bagaimana dikatakan mereka terpelihara daripada dosa, sedangkan ada ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahawa Rasul juga melakukan dosa, melakukan kesalahan. Di antaranya seperti firman Allah Ta'ala, wa asa Adamu rabbahu faghawa, surah Taha ayat 121. Artinya, dan derhakalah Adam kepada Tuhan, dan dia telah melakukan sesuatu yang melampau setelah dia itu salah. Maka dia melakukan perkara yang melampau. Ayat ini mengesahkan Nabi Adam AS melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sempadan yang ditetapkan oleh Allah ketika meletakkan Adam di dalam syurga. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, wahai Adam, jangan sekali-kali engkau mendekati pokok ini. Di sana ada pokok larangan di dalam syurga. Tiba-tiba Adam telah melakukan kesalahan, membuat dosa kerana menghampiri dan makan daripada pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasul bersifat dengan ismah, dipelihara daripada dosa, akan diterangkan kemudian. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam, inni aizuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku memperingatkan kamu wahai Nuh supaya jangan termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Surah Hud ayat 46. Ayat ini berkait dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam setelah berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang berenang di dalam air banjir yang besar, dalam topan yang besar, dilambung oleh ombak. Nuh mengajak anak naik dengan syarat beriman. Kalau tak beriman tak boleh naik, Allah Ta'ala tak izin. Tiba-tiba anaknya tidak mahu beriman dan tenggelam mati. Lalu Nuh bermunajat kepada Tuhan, wa nada Nuhu rabbahu inna ibni min ahli. Lalu Nuh bermunajat kepada Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya anakku termasuk di kalangan keluargaku. Ampunkanlah anakku yang tenggelam itu. Tuhan kata, aku memberi peringatan kepada wahai Nuh, mu jangan termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala menempelak Nabi Nuh alaihi salam yang mendoakan supaya Allah menyelamatkan anaknya yang kafir itu. Allah Ta'ala tak izin. Macam mana Nabi Nuh boleh buat? Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Surah Al-Fatah ayat 2. Artinya, supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala mengampun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dosa-dosa yang pernah dibuat dan dosa yang akan datang. Ayat ini mendedahkan bahawa Nabi juga berdosa. Bagaimana dikatakan Rasul bersifat dengan ismah, dipelihara daripada dosa, akan diterangkan. Bagi menjawabnya perlu dijelaskan bahawa apabila al-ismah
terpelihara daripada dosa itu, sabit bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan nas Al-Quran dan hujah akal yang kuat, maka ayat-ayat yang memberi faham pada zahir maknanya berlaku maksiat di kalangan Rasul-Rasul itu tidaklah berlaku dengan tujuan maksiat. Tetapi sebabnya, ada sebabnya. Ayat ini tidak memberi makna Rasul itu melakukan maksiat. Merupakan perkara yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajaran kepada manusia, bukan untuk menjadikan dosa kepada Rasul-Rasul itu. Mengikut kaedah tafsir Al-Quran, bila ada ayat yang bercanggah di antara satu sama lain, seboleh-bolehnya hendaklah dikumpulkan kedua-dua ayat itu dengan tujuan yang berbeza, tujuan yang berlainan, tidak berlawanan di antara satu sama lain. Yang kedua, hendaklah dilihat mana yang dulu, mana yang kemudian. Ayat yang kemudian menasahkan ayat yang dahulu daripadanya. Itu kaedahnya. Kalau tak tahu mana sejarah ayat ini diturunkan, mana dulu mana kemudian, hendaklah dilihat yang mana kuat hujahnya. Yang kuat hujahnya hendaklah diambil dan ditafsirkan dengan cara yang tidak menyelewengkan ayat-ayat itu. Sebabnya ialah yang pertama, kerana terlupa. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Adam alaihi salam. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Surah Taha. Artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dia lupa akan perintah itu dan kami tidak dapati padanya keazaman. Menunjukkan bahawa apa yang berlaku ialah kerana lupa. Tidak ada keazaman dalam diri Nabi Adam AS. Kerana perkara ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak mahu mengekalkan Adam di dalam syurga. Tempat Adam di atas dunia, belum tiba lagi dalam syurga. Dalam syurga ni setelah dia mati, masuk hari akhirat, baru masuk syurga. Tempatnya di bumi. Allah Ta'ala telah isytiharkan Adam adalah makhluk yang akan ditugaskan di bumi untuk menjadi khalifah, iqamatud din wa siyasatud dunya bih, untuk menegakkan agama Allah, iaitulah agama Islam, dan mentadbir urusan dunia dengan agama Allah. Itu tujuannya. Maka Allah meletakkan Adam dalam syurga semata-mata untuk mendidik Nabi Adam di dalam syurga supaya pandai memakan makanan, pandai minum yang lazat, memakai pakaian yang cantik yang molek, dan diajar batas sempadan halal dan haram. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok ini, untuk mengajar bahawa ada perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan itu memberi mudarat, dia kena tahu. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mendidik Adam dengan kesalahan yang dibuat, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Adam dan zuriatnya mengenali siapa iblis dan siapa syaitan. Bila duduk di atas muka bumi, kamu akan bertemu dengan iblis, dengan pengikut-pengikut dia di kalangan syaitan. Syaitan ni ada jin dan ada manusia yang akan menggoda, yang akan menipu supaya melawan perintah Allah, supaya meninggalkan yang halal, mengambil yang haram. Itu tujuannya. Maka Allah menjadikan Adam membuat kesalahan yang diatur oleh Allah dengan tidak ada keazaman daripadanya. Dan Adam turun ke bumi menggunakan akal, menyesal dan bertaubat, untuk mengajar bertaubat. Ini diatur oleh Allah, bukan satu dosa yang dibuat oleh Adam alaihissalam. Kesalahan yang diatur oleh Allah Ta'ala. Berhubung dengan lupa, Allah berfirman tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukumkan kami jika kami terlupa dan tersalah. Ini ayat Quran yang dipermankan oleh Allah.
diwahyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpan di bawah arasy dan diwahyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat akhir bersurah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, ayat yang bermakna yang besar. Di dalamnya ada doa yang diajar oleh Allah. Doa yang terkandung di dalamnya bertaubat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukumkan kami jika kami terlupa dan tersalah. Ini doa yang diajar oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummatil khata'u wan nisyan. Ini hadis bukan ayat Quran. Dia sebut surah Hud tu salah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ayat Quran. Rufi'an ummatil khata'u wan nisyan, artinya diangkat daripada umatku yang tidak berdosa dengan sebab tersalah dan terlupa. Bila tersalah dengan cara tak sedar ataupun terlupa, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersalah ni orang buat salah, lepas tu dia sedar balik, dia insaf, maka diampun oleh Allah. Lupa ni dah ingat langsung, buat benda yang dilarang tak ingat, itu ialah orang yang lupa, diampun oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tersalah ijtihad. Yang kedua, kerana Rasul itu tak diwahyukan, maka dia berijtihad. Berijtihad menggunakan akal, menggunakan fikiran. Ini diizin oleh Allah Ta'ala. Setelah dia menggunakan akal, kalau betul didiamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau salah diwahyukan, ini salah. Ataupun betul dikuatkan lagi dengan wahyu. Itu caranya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, fa idza hakama wajtahada thumma akhta falahu ajrun wahid, muttafaqun alaih. Artinya, apabila berhukumlah orang yang berhukum, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya betul, maka baginya 2 pahala. Maka apabila dia berhukum dan dia berijtihad, kemudian dia tersalah, maka baginya 1 pahala. Ijtihad ialah dalam perkara hukum yang nasnya tidak jelas, yang nasnya boleh diberi penafsiran dengan berbagai-bagai makna, ataupun dalam perkara yang tidak ada ayat Quran dan tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam perkara umum, perkara yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Tak ada nas, umum sangat. Maka dibenarkan para ulama berijtihad. Terutamanya yang memerintah negara. Memerintah negara Islam lah, bukan negara sekular. Yang memerintah negara Islam, negara yang menjadikan hukum syarak sebagai hukum Allah. Nabi kata, apabila berhukumlah oleh orang yang berhukum, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya betul, maka baginya 2 pahala. Maka apabila dia berhukum dan dia berijtihad, kemudian dia tersalah, maka baginya 1 pahala. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mari satu masalah yang dia tak ingat ayat Quran, maka Abu Bakar tanya dalam masjid di kalangan sahabat-sahabat yang alim, adakah kalangan kamu yang ingat ayat Quran yang berkait dengan hukum masalah ini? Kalau ada yang ingat baca Quran, maka diketahui hukumnya. Dah ingat, ditanya lagi, adakah kalangan kamu yang pernah ingat sabda Rasulullah SAW, ada Nabi hukum dalam masalah ini? Kalau ada yang ingat, beritahu. Bila tak ada, dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada, maka berijtihad. Berijtihad dengan makna mengkaji secara bersungguh, mengikut kaedah hukum syarak, dengan memakai qiyas kepada perkara yang ada dahulu. Contohnya dadah. Dadah tak ada dalam Quran. Macam mana hukum dadah haram?
Yang adanya arak. Arak ada. Dadah tak ada. Macam mana nak hukum? Mengapa arak diharamkan? Sebab diharamkan kerana mabuk menghilangkan akal. Maka dadah menghilangkan akal. Sebabnya sama, maka haram. Itu dia. Digunakan qiyas. Digunakan istihsan. Iaitulah mengikut baik pada pandangan uruf orang yang waras pikirannya. Dan mengikut masalah mursalah. Iaitulah mengikut kepentingan membawa kebaikan dan menolak mudarat dalam perkara yang tidak ada nas. Perkara yang tak ada nas. Perkara yang ada nas tak boleh. Contohnya semayang tu wajib. Kita nak istihad supaya jadi tak wajib. Tak boleh. Semayang 5 waktu nak istihad jadi kurang seminggu sekali. Tak boleh. Semayang zuhur 4 rakaat. Kecuali masa musafir boleh qasar 2 rakaat. Nak istihad. Nak ubah rakaat dia. Tak boleh. Ini ada nas. Mesti baik. Mengerjakan haji. Itu ada nas dalam Quran. Tak boleh ditakwil lagi. Berjihad fi sabilillah. Ada orang kata mendatangkan mudarat. Berjihad ni menyebabkan mati. Menyebabkan habis harta. Ini tak boleh ijtihad. Kerana perkara maslahah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan dah tetapkan peraturan ini. Tak boleh ijtihad dalam perkara yang tak ada nas. Perkara yang baru. Yang timbul pada hari ini. Itu dilihat mengikut hukum, kaedah-kaedah hukum syarak. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, ada tak ayat Quran? Tak ada. Ada tak ada Nabi? Tak ada. Maka berijtihad. Ulama-ulama berijtihad. Ijtihad juga berlaku dalam ayat-ayat yang memberi makna yang banyak. Contohnya, awla mastumun nisa. Di antara yang menghilangkan wudu ialah awla mastumun nisa. Menyentuh perempuan. Apa makna menyentuh? Syafi'i kata menyentuh kulit dengan kulit. Lamasa dengan makna sentuh, menyentuh, awla mastumun nisa. Imam Syafi'i kata menyentuh kulit dengan kulit. Mazhab lain kata tidak. Awla mastumun nisa dengan makna bersetubuh. Aw jama'atumun nisa. Makna bersetubuh. Maka menyentuh kulit dengan kulit tak hilang air semayang. Ini mazhab lain. Ini ijtihad. Mazhab lain kata bahawa Nabi SAW pernah disentuh oleh isterinya ketika Nabi sembahyang tahajud. Nabi sujud. Lama sangat sujud. Aisyah takut Nabi wafat ketika sujud. Aisyah pun jamuh jari dia. Jamuh kaki dia. Nabi menunggukan sembahyang. Tak hilang air sembahyang. Menandakan awla mastumun nisa. Ayat jama'tumun nisa. Maknanya dia bersetubuh. Bukan menyentuh kulit dengan kulit. Imam Syafi'i mengambil ihtiyat. Mengambil basi. Negeri kita ni air banyak. Nak ambil sembahyang 10 kali pun tak apa. Maka Syafi'i mengambil ihtiyat. Mazhab lain kata tidak. Aw lamastumun nisa aw jama'tumun nisa. Makna bersetubuh. Ini ijtihad. Ijtihad ulama-ulama mazhab. Semua betul mereka. Kalau betul dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Allah Ta'ala izinkan. Mengikut hukum syarak. Banyak lagi dalam hal-hal yang lain. Itu ijtihad. Jadi, kadang-kadang Rasul salah ijtihad. Ijtihad salah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat membetulkan. Kerana salah ijtihad. Ini pendapat ni dhaif. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama tadi, ialah kerana terlupa, diatur oleh Allah Ta'ala. Itu pendapat yang lebih kuat. Yang ketiga berlaku sebelum menjadi Nabi. Di mana perkara itu belum menjadi syariat kepadanya. Yang ketiga, ada ulama mengatakan kesalahan yang dibuat oleh Nabi belum dilantik menjadi Nabi lagi. Belum dilantik menjadi Rasul, belum ada syariat. Tak ada syariat, tak ada larangan. Di mana Adam AS melakukan kesalahan itu, belum lagi dilantik menjadi Rasul. Tak ada syariat lagi, cuma kata-kata begitu saja. Tak tahu beza antara mana syariat tidak. Setelah di bumi baru dilantik menjadi Rasul. Maka kesalahan dibuat sebelum dilantik menjadi Rasul. Maka tak ada amika. Nabi Nuh AS katalah dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul. Mungkin tak ada wahyu berkenaan dengan itu.
Tak ada wahyu yang melarangkannya. Tak ada wahyu yang melarangkannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Allah Ta'ala tak izin. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa dan istighfar untuk orang yang beriman saja, yang Islam saja. Yang belum Islam, belum beriman, serah pada Allah Ta'ala. Itu maknanya pembetulan dibuat oleh Allah Ta'ala. Perlu diketahui pula bahawa ada juga di kalangan ulama yang menjadikan ismah itu termasuk di dalam ta'rif amanah. Setengah ulama dia tak sebut ismah. Ismah ni masuk dalam perkara amanah. Maka dibilang sifat yang wajib bagi Rasul 4 saja. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ismah tak ada yang kelima. Ada ulama membilangkan ismah yang kelima. Ismah dia pelihara daripada dosa. Amanah ialah memelihara diri daripada melakukan dosa. Ismah dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa. Itulah ismahnya. Malaikat adalah maksum. Nabi-nabi dan rasul-rasul adalah maksum. Makna dibersihkan daripada dosa. Ini adalah pemeliharaan yang khusus daripada Allah Ta'ala. Setengah ulama mendekan ismah termasuk dalam amanah. Oleh kerana itulah kita baca dalam kitab Tauhid, kitab Fardu Ain, dia bilang 4 saja sifat yang wajib bagi Rasul, kerana ismah ni masuk dalam perkara amanah. Wallahu a'lam.